Assalamualaikum semua murid-murid. Okey, hari ini kita bersama-sama lagi dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bagi murid tahun 5 pada hari Selasa 2 hari bulan 2 2021. Kan? 2021. Okey. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita recap sedikit. Apa yang kita belajar minggu lepas. Tajuk yang kita selami ataupun yang kita belajar pada minggu lepas ialah tajuk berkenaan dengan jahitan. Dan apa yang kita dah buat pada minggu lepas, kita mengenal mata jahitan. Kita belajar tentang 6 mata jahitan. Kemudian kita belajar juga tentang alatan jahitan. Okey. Jadi, bila kita dah belajar semua 6 mata jahitan dan juga alat-alat menjahit itu, seterusnya kamu dikehendaki tengoklah, baca buku teks itu. Ini buku teks, muka suratnya ialah muka surat 10. Jom hasilkan artikel jahitan. Dah kita belajar, kita kenal, kita faham apa yang kita kena buat. Kita kena buat projek. Memang dalam buku teks kita kena buat projek. Okay, jadi dia tulis kat sini, pengetahuan tentang jenis mata jahitan amat penting dalam menghasilkan reka bentuk artikel jahitan yang menarik dan berfungsi. Di situ. Okay. So, dia kata, bagi menghasilkan artikel jahitan, kita akan melakukan proses kerja seperti yang berikut. Menjanakan idea kreatif. Dan kita nak buat apa? Kita kena fikir apa yang kita nak buat. Kita nak jahit apa? Kita belajar artikel mata jahitan. Dan kita belajar alatan jahitan. Kita buat layout isi sikit. So, kita nak kena hasilkan projek. Kita nak buat apa? Okey, langkah pertamanya ialah menjanakan idea kreatif. Langkah pertama. Langkah kedua, melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Nombor 3, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Nombor 4, mengira dan membuat anggaran kos. Nombor 5, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Dan yang seterusnya yang terakhir ialah membuat pembentangan artikel jahitan. Okey, jadi dekat sini apa yang cuba disampaikan ialah dia suruh kita buat projek berkenaan dengan tajuk jahitan ni lah, kan? Dan kita tunggu waktu sesuai. Kita belajar dulu, kan? Kita belajar dulu dan kita tunggu waktu dan ketika yang sesuai untuk kita buat projek ini. Saya takkan simply lah. Kita takkan macam, okey, korang buat, saya nak korang hantar ataupun korang tengok gambar, tak. Sekiranya sekolah dibuka dalam masa yang terdekat, jadi pada waktu itu kita kena bersedia untuk buat projek ini. Kita tak perlu buat projek yang terlampau susah. Kita buat projek yang mudah-mudah sahaja supaya cikgu senang, kamu pun senang. Contoh yang paling senang yang saya rasa kita boleh buat ialah menjahit lencana sekolah. Senang. Jadi, kamu jangan risau tentang buat projek ini. Kita tunggu sehingga waktu kita hadir ke sekolah dan belajar secara bersemuka, barulah kita akan buat projek. Kalau tidak, kita tak boleh nak buat. Jadi, inilah langkah pertama je dalam buku teks ini ditulis. Nombor 1, menjanakan idea kreatif. Idea kreatif
bentuk sesuatu artikel boleh terhasil daripada situasi atau masalah yang berlaku di sekeliling kita. Okay. So daripada situasi terdapat satu masalah, kan? Dia orang satu keluarga naik kereta. Ayahnya berkata, Alia pakai tali pinggang keledar. Kemudian Alia cakap, saya tak selesa ayah. Kemudian abang dia pula cakap, adik, tali pinggang keledar penting untuk keselamatan. Mungkin saiz Alia tu dia kecil, kan? Mungkin saiz Alia tu dia kecil. Bila dia kecil, tali pinggang keledar tu terlampau tinggi untuk dia, jadi kena dekat sini ke, kena dekat bahagian bahu ke, kena dekat bahagian sisi badan dia ke, menyebabkan dia tak selesa. Jadi dia kata kat ayah dia tak nak pakai sebab tak selesa. Jadi itu wujud satu masalah, dan daripada masalah itu kita timbul idea untuk menghasilkan satu artikel pada tali pinggang keledar ini untuk memberi keselesaan kepada Alia. Dia tanya lagi, bagaimanakah kamu hendak menyelesaikan masalah Alia supaya dia selesa memakai tali pinggang keledar? Langkah kedua kat mana? Kat sini. Melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. So kat sini dia tulis melakarkan reka bentuk. Masalah dalam situasi tersebut boleh diatasi dengan menghasilkan reka bentuk artikel jahitan, iaitu alas tali pinggang keledar. Kat sini dia dah bagi tajuk, alas tali pinggang keledar. Mari kita lakarkan idea reka bentuk tersebut. Tengok ni, langkah pertama kosong, kedua ada macam ni sikit, nombor tiga ada fabric, ada renda, saiz dia, panjang dia, dan kita ada velcro. Tahu velcro? Velcro tu ialah dekat kasut sekolah kamu ada zip-on tu. Kamu yang dah dewasa, kamu akan pakai kasut sekolah bertali. Masa kamu lagi satu, kamu tak pandai kat kasut, dia ada velcro, dia strap boleh buka tutup tu. Itu ialah velcro. Mana tak ada velcro? Ini dah velcro. Ini contoh velcro. So, ini ialah velcro lah. Dan ada bahagian kasar, ada bahagian macam lembut sikit. So tujuan dia untuk melekatkan. So kalau kita nak buka, kita tarik macam ni. Kan? Macam velcro. So itulah velcro dia tak tahu pula. Dan dia ada beberapa lakaran. Satu lakaran, dua lakaran. Macam ni. Bentuk dia macam ni. Kan? Kemudian lakaran tiga. Lakaran tiga ni macam lagi best. Macam ni. Dia terus jadi macam ni. Ada fabric, ada velcro, ada renda, ada ukuran dia. Okey. Daripada ketiga-tiga lakaran ini, kamu rasa yang mana yang lebih sesuai untuk dijadikan alas tali pinggang keledar? Kan? Yang mana yang lebih sesuai? Macam dia lakarkan untuk kamu, dia suruh kamu pilih. Okey, kalau kamu tengok dekat sini ada 3 lakaran. Kan? Ada 3 lakaran, lakaran 1, lakaran 2, kemudian ada lakaran 3. Yang budak dia pula cakap, kita boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea jika projek ini dihasilkan secara individu. Kalau kamu buat sendiri, sekurang-kurangnya ada 2 lakaran. Ada lebih lagi bagus. Kan? Ada setengah orang dia buat sampai 6 lakaran. Dia pilih yang terbaik lah. Kan? Sebab daripada lakaran pertama dia akan berkembang sampai biasanya idea kelima ke enam tu lakarannya akan menjadi lebih cantik. Okay, kat sini dia cakap lagi, 3 bulan setiap ahli perlu menyumbangkan 1 lakaran idea. Kalau group of 4 ada 4 lakaran. Kalau group of 8 ada 8 lakaran. Jadi kita akan berbincang lakaran mana yang terbaik dan kita akan pilih lagi untuk dijadikan sebagai idea untuk projek kita lah. Okey, nombor 3, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Kita boleh memilih lakaran terbaik berdasarkan beberapa idea. Kita juga boleh menggabungkan ciri-ciri menarik yang terdapat dalam lakaran untuk dijadikan satu lakaran terbaik. Dia gabung. Kau punya design cantik, macam ni cantik, design benso, color biru, dia gabung, kemudian dijadikan satu lakaran baru yang terbaik. Budak ni cakap lagi, budak ni.
kita hendaklah menghormati idea rakan semasa proses menjalankan idea dan membuat lakaran. Setiap idea perlulah dihargai. Kan? Dia tak boleh cakap, apa kau buat ni, buruk gila, aku malas. Tak ada. Mungkin usaha dia dekat tu kita macam, kau punya design cantik juga, simple, sangat simple, tapi kita perlu tambah macam ni lah. Kita lah tambah macam ni. Maksudnya kita menunjukkan bahawa lakaran kawan kita itu dihormati ataupun dihargai lah. Janganlah kita kata dekat dia kan. Okay, jadi contoh yang diberi kat sini, lakaran terbaik. Dia dah pilih lakaran terbaik. Gabungan lakaran 1 dan 2. Tengok. Ya. Gabungan 1 dan 2. Tengok. Masih lagi mengekalkan konsep renda ni kan. Gambar ni renda tu apa? Renda tu hiasan yang macam rokok-rokok dekat kain baju perempuan tu. Itulah renda kan. Tadi dekat sini ada renda, panjang dia 25 cm, sini 20 cm, 5 cm. Kemudian ada fabric dan velcro. Benda ni boleh di-strapkan, jadi akan melekat lah. Okay. Seterusnya kita hendaklah menilai lakaran terbaik yang dipilih. Contoh nilai lakaran yang telah dipilih adalah seperti berikut. Dia pilih elemen kat sini, ada 4 elemen. Daripada ini, dia dah pilih lakaran terbaik. Tapi tidak bermaksud dia teruskan projek dengan lakaran ini. Dah dapat lakaran terbaik. Kemudian, dia bincang lagi apa yang perlu, apa yang tak perlu, apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Elemennya ada kat sini, rupa, ruang, saiz dan nilai. Dan huraian. Rupa, reka bentuk, dia cakap, tak sesuai. Ubah reka bentuk artikel jahitan supaya sesuai dengan fungsinya. Kemudian ruang pemakaian tali tiang keledar, dia cakap kat sini sesuai. So dia tak ubah apa-apa lah. Dan saiz artikel jahitan dengan lebar tali pinggang keledar. Besarkan saiz artikel jahitan supaya lebih selesa ketika memakainya. Supaya dia tak ketat lah. Bila dia balut di tali pinggang keledar, dia balut tali pinggang keledar tu taklah terlampau ketat kan. Dan nilai corak pada permukaan fabrik dia cakap sesuai. Jadi tak ada apa-apa catatan dekat sini. Dan tadi dah ada 2 lakaran, digabungkan jadi 1 lakaran. Lepas tu bila buat penilaian, jadi macam ni. Dia kat gambar kan, jadi macam ni. Selepas itu, lakaran tersebut perlu ditambah baik sebelum dijadikan panduan menghasilkan projek ataupun artikel jahitan. Hasil lakaran yang telah dinilai dan tambah baik ni, masih lagi dengan konsep renda, ada velcro dan juga fabric. Panjang dia 25 cm, lebar dia pun 25 cm. Maksudnya dia berbentuk segi 4 sama. Dan budak perempuan dia cakap, kawan-kawan, semasa kita membuat penilaian dan penambahbaikan terhadap lakaran terbaik, kita perlulah bersikap rasional dan tidak berat sebelah. Jangan nak menegakkan idea sendiri je. Idea kawan pun kemungkinan lebih baik. Okey, jadi daripada 6 langkah kan, daripada 6 langkah kita dah sampai ke langkah yang ke-3. Langkah pertama menjadikan efektif, langkah kedua melakukan beberapa reka bentuk artikel jahitan, dan langkah ketiga menilai lakaran dan membuat perbaikan dan membuat penambahbaikan. Jadi mana lagi 3 langkah yang berikutnya ni kan, kat laser ni kan, mana lagi 3 langkah ni kita akan sambung pada pelajaran yang berikutnya. Okey, jadi mudah-mudahan jangan lupa membuat live worksheet. Kita akan buat live worksheet yang berbentuk mudah macam biasa dan kamu screenshot dan hantar ke biasa. Okey, lepas tu projek ni masih lagi belum boleh dihasilkan. Jadi kita buat live worksheet yang mudah, bulan kaji sahaja pelajaran kita pada minggu yang lepas. Jangan susah-susah hati kan, sekiranya kita ada rezeki kita akan berjumpa lagi untuk sesi persekolahan ataupun sesi pembelajaran secara bersemuka kan. Okey, rasa tak sabar nak buka sekolah, kamu pun tak sabar nak datang sekolah, tetapi yang paling penting ialah kita mengamalkan SOP supaya tidak terjadi kluster di kelas ataupun kluster di sekolah. Okey, baik.
sekarang kita dah habis, kita dah nak tamat. Jadi kita stop dekat sini. Jaga diri baik-baik. Bye-bye. Assalamualaikum.